Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري استعمل به يسري بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran setelah sekian lama kita menangguhkan pengajian kitab Muniyatul Musalli. Pada malam ni kita sambung. Harap-harap kitab tu tak hilang lagi. Jangan kitab dah hilang lah. Harap kitab tu ada lagi. Dan kita berhenti di huraian kesempurnaan sembahyang tu, huraian perkara yang menyempurnakan sembahyang. Kita duduk masalah yang ketiga, yang ke mana? Pakaian. Pakaian mana hilang pakaian? Tak jumpa jari je. Yang Rumi dah jumpa, yang Jawi tak jumpa lagi. Yang Rumi 39, yang Jawi je tak jumpa. Siapa ada Jawi cari ya. Wajib menanggalkan perbuatan. Bukan. Mana? Tak jumpa jari. Hilang. Dobit pun hilang. Pelekat tu pun dah hilang. Lama sangat. 14. Okey, 14 ada. Dah ada dah 14. Tapi kat mana? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sempurna wuduk. Oh, pakaian. Oh, dia lari kot ni. Kita tandakan balik. Ada pun pakaian. Baik. Kita tengok sikit apa kita duk bincang sebelum kita tinggalkan yang agak lama untuk bagi peluang pada peristiwa Isra' Mi'raj ni. Kita tengok balik huraian perkara yang menyempurnakan sembahyang. Maknanya kat sini, untuk sempurna sembahyang dia ada listkan beberapa perkara yang menyempurnakan sembahyang tu. Yang pertama, ilmu. Ilmu, kita bahas ilmu kalau ingat lagi lah. Ilmu pula, maknanya sebelum sembahyang kena ada ilmu. Sebelum sembahyang kena ada ilmu. Kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat, kan? Atas 3 wajah dia kata. Saya tak baca balik lah, nanti jadi panjang. Malah Nabi SAW ketika kebetulan kita baru habis Mi'raj kan. Turun Mi'raj tu, dalam kitab Kifayatul Muhtaj tu tak disebut. Kita sambung lagi. Kita sambung masuk ke sini. Kifayatul Muhtaj pengarang yang sama tau. Kifayatul Muhtaj pengarang yang sama. Muniyatul Musalli pengarang yang sama. Bahjah Mardiyah yang subuh kita Muhafiz Masbuk pengarang yang sama ya. Syekh Daud Al-Fatani. Cuma ingat tak kalau kita yang terakhir tu turun kemudian orang tak percaya semua kan. Kemudian habis kat situ je kitab tu. Mana dia ada sambungan sikit lagi. Kita sambung sikit je, nak sikit. Kemudian pada sampai-sampai tu hari yang pertama tu Nabi tak salat.
Walaupun dah terima 5 waktu, Nabi tak solat lagi. Hari yang pertama sampai, yang Abu Jahal dia buat kecoh dan semua tu lah, semua yang kita bincang baru ni, baru aja 3 hari lepas. Kemudian Nabi tak solat lagi. Masuk Zuhur Nabi tak solat. Padahal kewajipan semayang dah terima dah. 50 jadi 5 tu. Kejap. Bukan, waktu subuh tu tak solat. Waktu Zuhur tu tak solat lagi. Bila masuk waktu tu tak solat lagi. Sebab apa tak solat? Sebab Jibril tak turun bagi tahu lagi bila nak semayang. Yang dapat 5 waktu je dapat. Sekaligus 5 ke? Ada waktu tertentu ke? 3 jam sekali ke macam mana semayang tu? Berapa rakaat? Semua tak ditentukan lagi. Yang dapat terima 5 kali semayang. Kemudian tak semayang Nabi subuh, tak semayang. Kan sedangkan Nabi SAW sampai waktu tu hampir subuh. Ingat hampir subuh. Bila sampai-sampai dia masuk rumah dia, rumah Siti Khadijah tu, rumah dia termenung, aku nak cakap macam mana kan? Aku nak cakap macam mana ni? Sehinggalah lepas subuh baru dia keluar. Barulah Abu Jahal datang. Ada cerita apa lagi ni? Tak ada cerita baru ke kan? Betul kan? Dia tak semayang subuh tu. Nabi tak semayang subuh. Sedangkan kena semayang subuh dah. Sepatutnya. Sebab dah terima semayang. Tapi Nabi tak semayang subuh. Sampai ke Zuhur. Banyaklah peristiwa berlaku. Tak apalah peristiwa tu kan. Sampai Zuhur. Nabi tak semayang Zuhur. Kemudian bukan, masuk Zuhur tu Nabi masuk Zuhur, Nabi tak semayang lagi. Kemudian baru Jibril turun. Baru Jibril kata, jom sembahyang. Jom sembahyang. Barulah Nabi tahu, sembahyang bermula Zuhur tu istiwa, gelincir matahari tu. Waktu ni sembahyang. Baru Nabi belajar. Nak bagi tahu sih, Nabi tak sembahyang subuh kenapa? Sembahyanglah subuh sebab sampai sebelum subuh. Tok guru tak datang lagi. Bahasa yang mudah, tak belajar lagi. Itu antara kena ada ilmu nak sembahyang. Kemudian sembahyanglah. Macam tu juga, betul Jibril hilang. Masuk aja asar, Jibril turun. Kata jom sembahyang. Maghrib, Isyak, subuh esok. Macam tu. Esok keesokan hari, maksudnya itu hari pertama tu, Isra Mi'raj tu, atau hari pertama, dah sembahyang di awal waktu lah semua tu. Hari yang kedua, Jibril tak sampai-sampai. Waktu Zuhur yang macam biasa dia sampai semalam, tak sampai-sampai waktu Zuhur. Bila Jibril sampai, nak asar lah. Tapi masih lagi Zuhur. Ni hari yang kedua. Jom semayang, dia kata. Lambat pula, kata Nabi. Semayang. Habis semayang Zuhur, Jibril kata, daripada semalam, bermula semalam, waktu semalam, dengan waktu hari ni, itulah waktu yang boleh kau semayang Zuhur. Waktu yang muasa' dia panggil, waktu yang luas. Jadi Jibril senang, ajar terus, awal, akhir. Lepas tu tengah-tengah tu boleh. Itu kita panggil waktu Zuhur. Kemudian hilang Jibril. Turun balik nak maghrib. Jom semayang. Lepas semayang maghrib, Jibril kata, daripada semalam, ingat tak semalam kita semayang waktu mana? Itu sehingga sekarang ni, itulah waktu yang kau boleh semayang, yang kita panggil semayang asar. Lepas tu tak boleh dah. Macam itulah seterusnya macam itulah. Jadi hari yang pertama awal waktu Jibril datang, awal sungguh. Hari yang kedua akhir waktu. Jadi dan dia beritahu di antara awal dengan akhir waktu tu semayang lah. Nak semayang waktu bila pun. Kalau semayang awal waktu dapat pahala lebih. Semayang tengah-tengah tu okey lagi. Semayang ujung-ujung tu hati-hati, bahaya. Takut-takut sampai terkeluar. Kalau sampai terkeluar berdosa. Itulah. Jadi kenapa Nabi tak semayang? Ilmu tu. Pertama, ilmu atas 3 wajah. Kena tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Kemudian ni perbahasan lepas ni. Kemudian ilmu. Yang kedua, diketahui barang yang ada padanya wuduk. Ilmu sembahyang tadi, ilmu sembahyang fardu dan sunat, ilmu sembahyang. Yang kedua, ilmu wuduk. Kena ada ilmu wuduk, mana wajib, mana sunat. Yang ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat menjauhkan dia. Cara nak tahu bila tengah sembahyang tiba-tiba jadi sesuatu, macam mana nak kata ini setan ke apa, macam mana nak buang. Ini kita dah bahas lepas ni. Siapa yang terlupa boleh tengok rakaman balik. Saya nak ulang, takut terlupa sebab lama sangat kita berhenti kan. Yang kedua, adapun mendapat kesempurnaan wuduk itu hendaklah dikerjakan 3 perkara. Nak dapat kesempurnaan wuduk 3 perkara. Yang pertama, suci hati daripada khianat, hasad, dengki semua. Suci hati. Nak ambil wuduk pun suci hati. Ya. Sebab wuduk tu cuci luar, dalam pun kena cuci sekali. Itu pun kita dah bahas beberapa hadis pada pertemuan yang lepas. Yang keduanya, suci badan kau daripada dosa.
Jangan sekadar membasuh anggota zahir je. Fikir sekali dosa yang tangan dok buat, muka dok buat, mata dok buat, mulut dok buat tu. Okey, yang ketiga, sempurnakan basuh anggota wuduk dengan sempurna dan tiada berlebih-lebih. Basuh betul-betul dengan sempurna. Kalau ada lilin-lilin, buang dulu. Jangan main basuh, jangan main alir air macam tu je. Kalau kebetulan semua kena, mujur. Kalau buatnya tak ada yang tak kena, tak sah. Dekat kaki tu kalau ada pelipat, biasa berumur dia punya kaki akan naik macam ni. Kaki pula, jari akan naik gitu. Orang berumur dia kena, sebab urat dia terik kan, dah banyak kerja. Masa muda-muda banyak buat kerja, pakai tenaga. Lama urat lama-lama, ibu jari dia naik sini. Naik sini. Naik sini. Kalau perasan lah. Bila naik macam ni, kalau setakat golek tu basuh tak ada tu. Dia kena selak. Ya. Dia memang keras. Saya pernah tarik. saya tengok kaki dia. Ingat masa budak tu dekat Kelantan. Pergi balik kampung, Tanah Merah tu, balik kampung. Kat Tanah Merah ada pakcik tu, dia Bilal. Kita kecil lagi tu, saya rasa 13 tahun kan, 14 tahun. Tengok kaki dia naik macam tu. Jari dia naik macam sebelah tu. Dia tu buat ke sengaja dia buat ke? Tapi setiap kali dia perhati je ibu jari. Tak perhati betul ada saya tu nak pegang dia cakap. Tarik memang keras. Memang dia jadi gitu. Tak boleh tarik. Lepas tu naik balik. Naik balik. Dia kata dia dulu buat kerja berat, jadi urat terik lah kot. Yang itu tu ni oh, kalau golek-golek macam tu tak duduk, tak tarik, tak sah lah. Dia panggil kaki itik lah. Macam kaki itik lah. Macam tu. Dan ada juga yang lama sangat macam tu, sampai kalau kita selak dia, putih kat sini. Nak bagi tahu tak kena matahari. Hati-hati. Semayang macam mana, ambil uduk macam mana tu. Sampai selak jadi putih kat sini. Maknanya tak pernah basuh lah. Hati-hati. Biasanya orang berumur lah. Hati-hati. Dia jenis tu. Itulah, sempurnakan basuh anggota wuduk dengan sempurna, tapi jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih-lebihan. Dan kita ada baca satu hadis, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a'i. Kata Nabi, akan muncul di akhir zaman sekelompok umat aku yang berlebihan dalam bersuci. Ambil wuduk secara berlebihan, air berlebih. Dan kita bahas berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan membazir dalam berwuduk. Adakah air pipe yang tumpah tu, yang kita buka, kalau kita tadah, saya rasa setiap kali orang ambil wuduk, kalau kita tadah, adalah dalam separuh baldi ataupun suku baldi yang air jatuh tu. Air yang kena kat muka sikit, ambil jauh lebih banyak daripada yang kat tangan tu. Dua kali, tiga kali tangan. Kalau tangan tak apalah, dia guna semua. Kalau angin macam tu, dia jatuh. Macam tu juga kepala, macam tu juga. Kaki tak apalah, kaki kena semua. Dan air yang digunakan untuk wuduk, nisbah air yang digunakan untuk wuduk dan masuk dalam longkang jauh lebih besar yang masuk dalam longkang. Mungkin sampai 5 kali ganda. Agak-agak lah kan. Adakah itu membazir? Kita dah bahas. Saya saja je. Dah bahas. Jadi nak tahu, tengok rakaman lepas. Mana satu nama membazir? Nak cakap lah jawapan dia. Tak dinamakan membazir. Yang jatuh longkang. Bukan membazir dalam wuduk yang jatuh longkang. Salah faham. Nak tahu, kena ingat balik lah. Oh, bila punya? 3 minggu lepas dah. 3 minggu? 2 minggu? 3 minggu lepas. Kita dah bahas. Habis. Dan kita bahas sekali lalu berkaitan dengan sebab Nabi sebut membazir dalam bersuci dan membazir dalam berdoa, ataupun melampau dalam bersuci dan melampau dalam berdoa. Jadi kita bahas sikit berkaitan dengan melampau dalam berdoa, macam mana minta benda-benda detail, minta benda-benda khusus, nak 1 juta lah, nak 500,000 lah, nak kereta Mercedes lah, nak BMW 7 siri lah. Tak boleh minta macam tu, tidak beradab berdoa macam tu. Kita bahas secara ni. Tapi juga pada perbahasan yang lepas dah tu. Kalau dah ingat tak? Ingat dah cerita tu kan? Okey, dah ingat. Maksudnya hari ni. Maksudnya ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Adapun pakaian itu. Pakaian pula. Penyempurnaan sembahyang nak kena tutup aurat. Tutup aurat mesti dengan pakaian. Macam mana nak sempurnakan pakaian? Apabila pakaian itu sempurna, maka sembahyang tu sempurna. Kalau kita tengok balik tadi, ilmu. Kan? Nak sembahyang kena ada ilmu. Jadi apa yang ilmu apa yang diperlukan untuk menyempurnakan sembahyang? Kita tahu ilmu sembahyang, ilmu wuduk dan sebagainya. Yang ini pula pakaian. Jadi syarat sah sembahyang kena tutup aurat. Bila sebut tutup aurat, mesti kena pakaian. Bila pakaian, adakah penyempurnaan, apa syarat sempurna pakaian tu? Bukan nak cerita pasal sembahyang, nak cerita pasal pakaian tu. Sebab dengan pakaian tu dah sempurna sembahyang. Dia pun ada 3 perkara dia kata.
Kerana selain daripada pakaian tu menutup aurat, kena sempurnakan 3 perkara yang lain juga. Iaitu pertama, bahawa ada ia halal. Halal tu maksud bukan pakaian curi, bukan dibeli dari duit curi, duit haram, bukan. Pakaian tu pertama bukan pakaian curi dan bukan yang dibeli dari duit haram. Kalau dibeli daripada duit haram, sembahyangnya sah, tapi pakaian itu menyebabkan sembahyang dia tu tak sempurna. Dari segi sah pekah sah lah, sebab dia beli pakaian tu daripada duit haram. Tapi kalau dia beli, dia buat pakaian dia ataupun dia terima pakaian tu orang duk bagi, tak apa. Cuma kalau dia beli, tahulah duit tu duit haram, dia beli pakai duit tu untuk buat sembahyang, maka kat situ masalah sikit dari segi pakaian dia, menyebabkan sembahyang dia tak sempurna. Sebab pakaian dia tu dibeli pada duit haram. Tapi pekah sah. Pekah sah sembahyang. Okey. Yang kedua, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Dah bahas panjang lebar dah ni. Iaitu suci daripada najis yang tiada dimaafkan, pakaian tu lah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Dengan maksud ketika sembahyang, pakaian mesti suci daripada najis. Najis terbagi kepada 2, najis yang dimaafkan, najis yang tak dimaafkan. Najis yang dimaafkan terbagi kepada 2, najis yang dimaafkan nisbah sembahyang terbagi kepada 3. Najis yang dimaafkan nisbah sembahyang, najis yang dimaafkan nisbah air, najis yang dimaafkan nisbah makan. Semua kita dah bahas. Datang atau tak datang aja. Jadi suci daripada najis yang dimaafkan, dobek dia adalah suci daripada najis yang dimaafkan nisbah pakaian, nisbah semayang, bukan nisbah makan. Apa benda nisbah-nisbah ni? Kan kadang-kadang kita makan najis, kita makan darah, kadang-kadang ada darah kita makan, itu nisbah makan, tak ada masalah. Yang ini cerita pasal nisbah semayang, nisbah najis, nisbah pakaian, ataupun nisbah semayang, lagi tepatlah. Jadi najis kadang-kadang ada dekat pakaian, dia sah semayang lagi, kerana najis tu dimaafkan. Dimaafkan pula nisbah semayang. Ini kalau tak pernah dengar yang ni, maknanya tak datang lah yang tahun lepas ni. Tahun lepas kita bahas panjang lebar ni. Tahun lepas kau tahu kan? Rasa tahun lepas. Macam-macam kita belajar berkaitan dengan daging, darah dekat daging, lepas tu najis dekat punggung kucing, najis kat punggung anak, najis kat punggung dia sendiri. Macam mana ada kat punggung dia sendiri? Dia istinja pakai batu, ada sifat-sifat lagi. Semua kita dah bahas ya, dalam pelajaran yang lepas semua tu. Jadi yang ini adalah pakaian yang suci daripada najis, yang najis yang dimaafkan, najis yang dimaafkan nisbah sembahyang. Jika dia dimaafkan nisbah sembahyang, ada najis pun sah juga. Yang dikata suci ni najis yang tiada dimaafkan. Najis yang tak dimaafkan, maka kena buang daripada pakaian kita. Dan maksud pakaian kat sini pun kita dah bahas. Apakah dimasukkan pakaian? Apa yang dia pakai, apa yang dia tanggung walaupun dia tak pakai. Contohnya rida ni dia tak pakai, dia tanggung aja. Maka termasuklah pakaian lah juga ni dipanggil. Jadi ada najis dekat rida, ada najis dekat baju, maka tak boleh. Ada najis dekat serban, semua tak boleh. Ini pun kita dah bahas panjang lebar dah. First party, second party dan third party. Biasa dengar? Ayat saya, orang lain tak cakap yang tu. First party, second party, third party. Kalau tak pernah dengar, maknanya pontek gelah itu lah, balik kampung kot. Tak tahu lah. Saya ada sebut ayat tu supaya saya ulang balik supaya macam yang saya dengar. Apa first party ni? Bukan parti politik. First party ni pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Pihak pertama kita, pihak kedua baju, pihak ketiga yang bersambung dengan kita tu. Yang mana kalau ada najis dekat pihak ketiga, tak ada masalah. Ada najis dekat pihak kedua, baru masalah. Itu pun kita dah bahas. Hari ni untuk ni je. Mudah-mudah je ni. Jadi bila suci daripada najis yang tiada dimaafkan, maka kalau bolehlah, sebaik-baiknya, sepaling baik sekali, songkok sangat tidak praktikal untuk pakai sembahyang. Kot sangat tak praktikal untuk pakai dalam sembahyang. Sangat tidak praktikal, bukan tak boleh. Sebab songkok boleh basuh dah je kau tiap, hilang dia punya tu. Maknanya buat macam mana? Macam tu tak? Habis kalau dia tak sisap, sebab tu tak praktikal. Saya tak kata tak boleh. Baju kot juga sama, tak praktikal untuk bawa sembahyang. Baju kot yang mana ni? Yang tak boleh basuh tu lah, yang ribu-ribu tu, tak praktikal untuk bawa sembahyang. Bukan tak boleh, kena jaga sungguh-sungguh.
Tapi kebanyakan di masjid, kalau bukan kat Pahang pun kat Selangor KL. Sini saya tak sempat nak check imam dia pakai apa. Nampak macam biasa je. Dia ada kod special. Hitam, putih, macam-macam. Kod special. Memang mahal lah. Disponsor oleh masjid lah. Supaya nampak kemas. Kan? Pakai dia punya tu. Lepas tu dalam tu ada apa nama. Dia gam lagi benda tu. Dry cleaning je boleh. Sebenarnya sangat tak praktikal. Sangat tidak praktikal. Habis nak jaga kan ni? Dia sedai macam ni. Biasanya habis sembahyang ambil sangkut lah. Lepas tu balik kan? Tak bawa balik. Mana boleh bawa balik? Harta masjid. Tak bawa balik. Lagipun bukan boleh basuh. Kalau basuh dia akan jadi tu lah. Kena dry cleaning. Dry cleaning RM15. Mapuh RM15 pula. Tunggu masjid basuh Buatnya 3 bulan tak basuh, 6 bulan tak basuh. Tak apa. Tak basuh tak ada najis. Tak praktikal. Maksudnya kalau ada tek cicak apa, tak praktikal. Samalah macam songkok. Tak praktikal. Tapi boleh pakai. Kena jaga sungguh-sungguh lah. Saya pun ada orang bagi. Tapi jaga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh jaga. Bubur. Ambil plastik bubur. Ikat. Ikat bubur dalam almari. Macam tu lah. Nak pakai buang. Itu malah pakai tu. Buang balik. Kalau tidak memang boleh. Kena macam mana nak buat? Nak kena pakai air pula. Pakai air kat dalam tu ada gam. Gam dia tanggal. Hilanglah keserian kod tu. Kod sungguh lah. Bukan kod yang ni. Ada kod nama je kod. Tapi boleh basuh. Tu bukan. Ni kod sungguh. Jadi tak praktikal lah. Sebab suci daripada najis tu. Kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, bahawa ada ia muwafaqah dengan sunnah. Ni apa ni? Pakaian. Pakaian dia muwafaqah dengan sunnah. Muwafakat dengan sunnah. Untuk kesempurnaan ya. Bukan untuk sah. Untuk kesempurnaan. Seboleh-bolehnya pakailah pakaian sunnah ketika solat. Apa dia sunnah? Dia ada sunnah umum, dia ada sunnah khusus. Tak kisahlah. Seboleh mana kita mampu buat, kita buat. Sunnah umum, sunnah khusus. Sunnah umum apa? Pakai yang bersih, sunnah tu. Kemas sesuai dengan sembahyang. Mungkin pakai kalau seluar jin ketat kan tak sesuai. Dia nak tunduk tu kan dia agak kan tak sesuai. Macam itulah. Pakai baju pakai seluar, lepas tu pakai baju t-shirt pendek tu. Masa sujud kan dia boleh nampak belakang. Kan tak sesuai macam tu. Jadi pakai pakaian sunnah untuk dapat kesempurnaan. Dengan maksud sesuai lah dengan sembahyang. Tak adalah terdedah aurat dia. Itu yang umum. Yang khusus siapa yang boleh buat? Yang khusus pakai warna putih. Tu yang khusus lah. Hari Jumaat warna putih. Okay. Hari raya pakai yang terbaik. Itulah. Jubah pakai itu khusus. Mana-mana boleh. Sunnah umum boleh, sunnah khusus pun boleh. Kalau kita rasa kita nak buat sunnah umum, buat sunnah umum. Iaitu bersih kan. Bersih tu sunnah kan tu. Kemas sesuai dengan sembahyang tu. Dan sebaik-baiknya, kalau boleh sebaik-baiknya untuk dapat kesempurnaan pakaian dalam sembahyang. Kesempurnaan pakaian dalam sembahyang adalah biar ada pakaian khusus. Macam mana kita ada pakaian khusus nak menghadap raja, pakaian khusus nak pergi pejabat. Nak pergi pejabat pakai kain batik tak? Kain batik ada kat rumah tu. Laki ni. Perempuan pun tak kisah lah, tapi laki ni pakai kain batik. Ada orang lelaki pakai kain batik? Ada. Boleh tak pergi kerja? Pakai singlet, pakai kain batik. Mana? Tak boleh. Asal lah tak boleh? Haram ke? Pergi kerja pun. Pergi ngajar. Pergi ngajar. Pakai tracksuit. Ngajar ni lah. Maksud ngajar kelas lah. Maksud kelas. Bukan apa dia panggil? Kurikulum apa yang jasmani. Bukan yang tu. Yang tu yang kena pakai kan. Nampak? Sesuai tak? Pakai tie. Pakai apa long sleeve tu. Kacing kat sini. Pakai seluar slack. Pakai tie kan. Lepas tu pakai spek mata hitam. Ajar main bola. Macam tak sesuai tak? Tapi kalau mengajar, sesuai. Ada pakaian khusus. Memang ada pun. Pergi duduk jalan raya. Kan? Pergi jalan raya, tangan satu duduk macam ni, tangan satu duduk macam ni. Tu apa tu? Boleh. Agak-agak kalau pakai jubah macam ni. Kenapa pula? Dosa ke? Tak. Ada pakaian yang sesuai. Dan dia pakai tu yang sesuai tu lah. Tak ketat sangat, tak longgar sangat. Pakaian putih dia tu. Polis tu. Polis trafik tu. Sesuai. Ni pun sesuai. Kalau yang ni besar ke, masa tarik ni jatuh lah, itulah kan masalah kan. Masalah. Jadi ada pakaian khusus kita nak pergi kenduri,
Nak pergi kenduri khusus, nak pergi dinner yang orang duk sebut-sebut lah, saya tak nak pergi lagi. Dinner tu makan malam tahu, ni dinner yang dia ada khusus, entah apa benda tadi orang buat dalam dewan-dewan tu. Dia mana dinner. Pakaian khusus. Semua ada pakaian khusus. Nak pergi dinner lah, nak apa ni, nak pergi kenduri pun ada pakaian khusus. Kundi kahwin ada. Yang nak buat kerja tu, yang nak buat kerja angkat tu pun ada pakaian khusus dia. Kalau saya rasa kat sini pun sama. Yang antara pakaian khusus dia ada tuala good morning. Tak? Yang buat kerja. Ada petanda. Ada pakaian khusus dia. Dan orang yang dah datang ni pakai cantik-cantik pakaian khusus. Tiba-tiba semayang tak ada pakaian khusus. Tu je nak beritahu. Teruknya kita. Sebab tu antara jasa tok nenek kita dalam masalah sembahyang, dalam masalah pakaian sembahyang yang sempurna adalah kain telekung perempuan. Itu jasa tok nenek kita yang sangat besar. Bangsa lain payah nak cari, ataupun kaum lain payah nak cari yang sembahyang ada pakaian khusus. Payah nak cari. Mungkin satu dua ada, saya tak nak jumpa lagi, tapi payah nak cari. Dia sembahyang pakaian dia pergi Sogor tu lah. Sogor lagi, saya dah terlupa ni, teringat Sogor dah ni. Kena balik apa. Mall kat Kuantan. Mall. Nak pergi sana, dia pergi, orang perempuan pergi, dan dia sembahyang pakaian tu juga. Tapi orang Melayu nampak, dia ada tak? Jap, nak ambil kain telekung. Tu bagusnya. Warna putih lah biasa kan. Tak kisah warna lain pun tak apa. Yang baik terbaik warna putih. Cuma nak bawa, kenapa bawa? Pakai baju tu je lah. Baju ni tak boleh, tak tutup aurat. Awal-awal lagi dia keluar tu dah berdosa dah. Sebab kalau dia boleh keluar rumah dengan pakaian tu, maknanya pakaian yang sama dia boleh untuk sembahyang. Dan itu yang sepatutnya. Pakaian yang keluar tu lah yang boleh nak buat sembahyang. Sepatutnya. Cuma terbaik ada pakaian khusus. Itu jasa tok nenek kita. Banyak jasa tok nenek kita. Antaranya kan saya dah sebut sebelum ni kan, wirid selepas sembahyang tu kita hafal ayat kursi. Tak pernah kita hafal, tengok Quran tahu-tahu dah lekat dalam kepala. Semua tok nenek kita punya jasa. Kalau tidak, tak semua orang boleh hafal ayat kursi. Tak semua orang nak kena macam ni. Apa ayat seorang-seorang hafal? Tak adanya. Tapi kita semua hafal ayat kursi. Sebab tok nenek kita hari-hari kita dengar baca Yasin. Kita boleh lancar baca Yasin. Tapi bila tanya tajwid tak reti. Ni apa ni? Mak arif sukun tak reti. Mak wajib tak reti. Wajib berunah tak reti. Baca betul. Tak reti dari segi itulah, dari segi hukum-hukum. Tapi bila baca, elok pula dengar. Macam mana ni? Jasa tok nenek kita. Tiba-tiba tak nak bagi baca Yasin pula. Baca sikit sekala. Kalau tak nak baca tiap-tiap minggu pun baca sikit sekala. Ataupun eloklah masa orang nak mati tu baca Yasin tu. Jadi antara jasa tok nenek kita, antara jasa dia adalah pakaian. Bagi orang perempuan lah. Bagi orang lelaki tak ada sangat lah dari segi jasa dia tu. Biasa dia orang pakai baju Melayu kan, dengan kain. Itu adat lah, pakaian adat. Okey je. Cuma nampak orang perempuan, jasa tok nenek kita dulu yang menyebabkan nak sembahyang je seolah-olah macam tak sah tak ada kain telekung. Seolah-olah macam tak sah je sembahyang aku. Kenapa? Tak pakai kain telekung. Yalah, kain tu lah. Kain telekung apa ya? Kain apa? Kain kanok. Kain telekung tu lah. Kain yang pakai yang tu. Macam tak sah je. Padahal sah. Kacing elok-elok, tutup sikit arat elok-elok, sembahyang lah. Tapi rasa macam tak sah. Tu bagus tu. Bagus sangat tu. Tu jasa tok nenek itu. Dia ada pakaian khusus lah kalau boleh. Dan termasuk juga pakaian wangi-wangi. Bersiwak, sugi pun sama juga. Termasuk dalam berhias dalam pakaian. Satu kesempurnaan. Dan jangan ada pakaiannya itu atas jalan takabur. Tu masalah pula. Dan ujub dan megah. Dah kain telekung, ada pula sulam. Jangan hunggulah. Sulam. Orang lelaki mana tahu. Sulam tu yang cantik-cantik tu. Sulam tu buat jadi mahal. Dia ratus-ratus tu. Kalau kosong aja murah je. Sulam ni banyak. Aku punya kurang. Aku lah ni beli lagi banyak. Dia punya sulam cantik Dia ada colour-colour sikit. Memang cantik lah. Boleh, bukan tak boleh. Tapi jangan pakai atas jalan takabur. Pakai pula kain pula. Kain yang licin tu lah, satin lah. Apa saya tak kerti nak sebut lah. Kain-kain yang tu. Bukan tak boleh. Takut dengan pakai tu atas jalan takabur. Bawa semangat je nak sembahyang. Kenapa? Tak tahu semangat je hari ni. Rupanya bawa beli. Jangan macam tu.
Jadi pandai-pandai kat situ. Bukan tak boleh, boleh. Malah kalau kita fikir logiknya, sepatutnya nak menghadap Allah lagi mahal, lagi cantik. Cuma hati-hati hati tu lah. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati tu. Kita semayang kat rumah pakai mana? Senang tu je. Pakai yang ada sulam-sulam ke pakai yang 7 tahun lepas? Yang hitam habis dah. Dah basuh pakai kelorok pun tak keluar lah. Yang tu ke? Tapi keluar pakai yang ini. Nak semayang. Tengok tu. Kalau rumah pun sama, luar pun sama, hati pun okey. Okey, elok. Lagi baguslah. Menghadap Allah lagi mahal boleh pakai. Baru real. Cuma hati-hati dengan hati. Atas jalan takabur, atas jalan ujub, atas jalan megah, bimbang kata. Jangan ada pakai pakaian. Kalau dia pakai pakaian tutup aurat, maka pekahnya sempurna. Tapi tasawuf ni, ini tasawuf ni. Tasawufnya tak sempurna sebab berlagak dengan pakaian. Tu bagi orang perempuan. Bagi orang lelaki pun sama. Bagi orang lelaki dia ada satu yang Nabi tegah, iaitu dia panggil isbal. Isbal ni pakai kain sama, tak kisahlah. Seluar, kain, jubah, tak kisah. Bawah daripada buku lali. Ni buku lali bawah tu. Pakai bawah tu. Namanya isbal. Pakai bawah tu ada beberapa hukum bergantung kepada niat dia. Kalau lah dia pakai nak potong tak sempat lagi, payah sikit nak potong tu, nak kerat sebab panjang sangat tu. Taklah panjang sangat, taklah sampai meleret ke bawah. Cuma bawah buku lali. Nanti dulu, pakailah dulu, tak ada rasa apa-apa pun, harus. Boleh. Tapi kalau dia pakai tu bawah tu dengan niat untuk bermegah, maka waktu tu haram. Jika dia nak potong tak sempat lagi, esok lusa, tapi nak pakai dulu, harus. Tapi kalau dia saja pakai, tak payah potong lah, bukan kena lantai pun, tapi bawah buku lali ni makruh. Baju tu makruh. Bila baju makruh, pakaian makruh, pakaian dalam nak menutup aurat makruh. Menutup aurat adalah syarat sah sembahyang, maka sembahyang tu terkait sekali, kurang sempurna. Jadi bila ada baju jubah, baju kain, tak kisahlah, bawah buku lali, kalau dia kata dia niat sehari dua ke minggu depan je nak pergi, sekarang tak sempat lagi nak pergi, okey. Tapi kalau dia pakai, tak payah. Dia memang tak peduli pun, dan dia pun tak ada belagak pun, makruh. Tapi kalau ada rasa ujub, takabur, megah, haram. Takkan pakai bawah buku lali pun haram? Ya, haram. Haram bila kait dengan hati dia tu. Kalau tak ada kait apa-apa dengan hati, makruh. Kalau sehari dua je nak pakai, sekejap je, nanti nak buat, harus. Bila nak buat ni? Tahun depan. Melampau lah tu. Maksudnya dia ada masalah lah kan. Bukan semua orang boleh terus potong kan. Jadi mungkin kadang-kadang minggu depan ke, nak pergi kedai ke gitu ini kan. Jadi dimaafkan lagi dekat situ. Jadi hati-hati orang yang pakai. Ini mazhab Syafi'i tau. Kalau mazhab Hanafi, dia marah terus. Isbal, haram terus. Haram. Dia terus marah mazhab Hanafi. Sebab dia kata isbal haram. Isbal ni memakai pakaian seluar, kain ataupun jubah, tak kisah, janji yang dekat kaki tu bawah buku lali. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan memang bagi orang perempuan lagi meleret, lagi sunat, lagi sunat, lagi dapat pahala. Meleret dia apa panjang mana? Sejengkal pahala, 2 jengkal lagi pahala, 3 jengkal lagi pahala. Jadi MP sekarang naik apa? MPK ke dah naik MB yang baru naik ni MBK. MBK tu MBK apa? Kan dia sapu sampah. Macam tu lah orang perempuan sapu dengan dia punya baju. Punyalah panjang, lagi sunat. Tapi rosak lah baju. Nak bagi tahu orang perempuan lagi labuh, lagi bagus. Orang lelaki lagi pendek, lagi bagus. Maksud lagi pendek tu atas buku lali lagi pendek. Kalau bawah buku lali, hukum isbal kadang-kadang harus jika sekejap masa tu, kadang-kadang makruh kalau tak peduli dan tak ada belagak, tak ada rasa pun dalam hati. Nak belagak apa? Baju pun harga RM30, jubah beli RM30, nak belagak apa? Tapi dia pakai bawah buku lali, makruh. Ada je belagak, biasa baju mahal lah. Dia kalau kita pakai bawah buku lali, dia ada satu perasaan lain tu. Dia macam hebat tau. Dia sebab kain dia tu lebih. Dah kain tu mahal dan lebih. Dia ada gah dia tu. Gah bila jalan macam tu. Memang ada. Memang akan ada rasa. Dengan syarat baju tu mahal lah, kain tu mahal, kain mahal. Dia bawa buku lali tu sikit lagi nak kena lantai, sikit macam ni. Tak kena. Jalan. Dia rasa macam hebat. Kerana tu isbal makruh. Hati-hati dengan isbal bagi orang lelaki.
Siapa yang tak pernah dengar isbal tu apa, boleh google lah kot. Benda-benda sini boleh google. Ya. Sama. Yang dalam solat dan luar solat sama. Dalam solat dia berkaitan dengan semayang tak sempurna. Luar solat cuma bahaya dekat dia tak kabur lah. Dia tak adalah kena mengena dengan ibadah dia, tapi tetap hukumnya haram, tetap hukumnya makruh, ataupun harus tadi, bergantung pada tadi lah, keadaannya. Ya, luar semayang pun sama. Luar semayang pun sama. Yang boleh pun ulama bahas sikit-sikit je. Dari segi pekerjaan dia kena tutup sampai bawah. Tu yang benda-benda yang tak boleh elak. Pekerjaan dia gini, main dengan api terpercik. Kalau tak tutup kat buku lali, habis buku lali hitam kena api, percik. Dia welding ke apa ke, macam tu boleh lah. Kalau sekadar biasa-biasa, sama. Isbal. Isbal. Paling cun sekali adalah, paling terbaik sekali adalah dekat buku lali tutup, bukan cun. Paling maksimum dekat buku lali. Jangan tutup buku lali. Biar buku lali tu nampak walaupun sikit. Itu paling dia punya had dia. Jangan hilang buku lali, cukup lah. Jangan hilang buku lali. Biar nampak buku lali walaupun sikit. Tak biasalah atas buku lali. Okey, tak apa, bawah buku lali. Bukan, dekat buku lali, tapi biar buku lali tu nampak. Katalah buku lali tu besar ni, dia pakai kat sini. Okey tu? Ni. Okey? Macam ni pun okey. Janji nampak buku lali. Yang tak nak sini. Tapi buku lali ke bawah 2-3 inci je, lebih kurang 3 inci je buku lali tu ke bawah. Jadi 3 inci. Biasa seluar tu lah, seluar dia bawah tu sikit biasanya. Habis macam mana hukumnya? Dia tak peduli dan dia tak ada rasa apa-apa. Makruh. Dan makruh dia pula, dia bukan semayang. Jadi bukan makruh ibadah. Makruh saya pakaian yang makruh. Macam orang lelaki pakai nampak body, makruh. Dia pakai pakaian ketat, nampak dia punya ketulan. Orang lelaki, makruh. Macam tu lah. Jadi ini pakai makruh. Pakai baju dalam, tak kisahlah apa, nampak dia punya bentuk, dia punya line baju dalam. Lelaki. Perempuan haram. Lelaki, makruh. Yalah, main besi, nak bagi body, takkan pakai baju besar. Buat apa? Buat badan, macam tak? Ke macam ni? Tak tahu lah. Mesti nak tunjuk. Betul pakai baju singkat tu. Marah orang, mampu aku ni. Marah abang besi. Makruh hukumnya. Pakai yang nampak body bagi lelaki. Sama lah. Makruh lah juga. Dia makruh. Pakai apa lagi makruh? Pakai pakaian yang merelip, berkilauan. Makruh. Kuning merelip. Nampak? Nak sebut tak kerti. Kuning. Makruh. Macam tu lah. Apa lagi pakai pakaian yang makruh? Kalau sutera tu bagi lelaki haram. Kalau sutera bagi lelaki haram. Kalau sutera pure lah. Pure silk. Apa lagi? Macam-macam pakaian kita yang makruh. Pakai buka butang, nampak bulu dada sikit, makruh. Sama lah. Tiba-tiba pakai bawah buku lali, makruh. Ada je nak belagak baru jadi haram. Sama dalam semayang dia berkaitan dengan ibadah, maka tak sempurna ibadah. Yang tinggi tu sampai setengah betih. Buku lali lutut tengah-tengah. Itu dia panggil paling tinggi. Tapi pelik awak. Pelik nampak. Dia panggil seluar katak. Seluar katak. Seluar apa? 3 suku lah. Seluar katak sini lupa lah. Seluar katak pendek semua. Bukan katak lah. Bukan. Seluar 3 suku. Sampai ke situ. Terbaik. Bukan terbaik. Situ bermulanya sehinggalah buku lali. Kat situ mana-mana lah. Kalau biasa kawan-kawan tabligh kita pakai atas sikit, atas pada buku lali sikit. Tapi agak nampaklah tergantung tu. Kalau kita tengok belah-belah India sana lagi tinggi, sejengkal daripada buku lali. Nampak separuh. Masih lagi termasuk dalam sunnah. Tapi masalah pula, bila sembahyang pakai seluar, bila nak sembahyang lipat tak? Dia cuba berhati. Nak sembahyang lipat tak? Lipat kan? Dia yang pakai bawah buku lali ni, lipat, makruh balik dah. Tujuan dia lipat pakai kaki lipat kaki seluar sebab nak bagi nampak buku lali. Maka kalau tutup buku lali hukum makruh kan, sembahyang tadi kan makruh. Dia pun lipat. Bila dia lipat nampak buku lali, hilanglah makruh tadi tu. Tapi ada makruh lain.
Makruh melipat pakaian ketika sembahyang. Makruh ke situ pula. Sebab kalau kita lipat ni makruh. Makruh. Sembahyang lipat je ni, makruh. Kaki sama makruh. Apa lagi? Janji lipat makruh. Jahit tak apa? Memang dia tak potong kan. Jahit dia memang tu lipat kan. Kekal lah, memang kekal macam tu. Aku tak apa. Yang ini dia okey, tiba-tiba lipat. Lipat tu yang makruh. Lipat. Itu dah kekal. Dia maksudnya dia dah memang style dia macam tu tak? Apa seluar selek tu biasa kat bawah tu lipat kan? Bukan. Yang ni yang lipat. Elok-elok pakai, nak sembahyang lipat. Kat tangan ke, dekat mana-mana ke, tak kisah ni, dekat kaki ke, makruh. Jadi dia nak menghilangkan makruh, tutup buku lali. Bukalah buku lali. Dia lipat. Dapat pula makruh lain. Hilang makruh tu, dapat makruh lain. Kenapa jadi makruh? Termasuk ikat rambut bagi orang perempuan. Jika dengan dia tak ikat tu tak berterabur lah. Kalau berterabur habis keluar, perempuan ikat lah. Bagi lelaki khususnya, kalau diikat pun sama makruh juga. Apa sahaja ikat dan lipat dalam sembahyang makruh. Kecuali jika dia tak ikat dan lipat jadi berterabur. Biasa orang perempuan lah, dia punya apa, rambut dia akan habis keluar habis kat belakang kan. Jadi tu tak apa. Kalaulah kebanyakannya bukannya makruh. Kerana rambut yang diikat, baju yang dilipat, dia juga nak sujud. Kita halang dia sujud. Tu makruh. Dia nak sujud. Sujud kan? Dia nak sujud. Kita dah halang. Sepatutnya dia dapat sujud. Macam sujud lah. Dapatlah sujud. Tu, dia sujud. Tu dia sujud tu. Tiba-tiba, kita tak bagi. Tak bagi. Pada muka kau, tak bagi. Makruh lah. Seolah-olah macam tu. Rambut kita nak sujud. Rambut yang kalau tak ikat pun tak berterabur lah. Biasa orang lelaki rambut panjang okay? Tiba-tiba diikat. Diikat, dalam keadaan kalau tak ikat pun okey je. Makruh. Sebab kesian rambut tu tak boleh sujud. Dia halang dia sujud. Sebab tu tak boleh. Sebab tu tak apa ni? Makruh. Macam mana? Luas sembahyang tak ada. Luas sembahyang tak apa. Lipat luas sembahyang okey. Sebab luas sembahyang dia panggil style tu tak apa dah. Yang kata makruh lipat dalam sembahyang saja. Nak sembahyang tu lipat makruh. Sebab debat point dia tu nak sujud. Tiba-tiba luas sembahyang sujud apa? Tak makruh lah. Luas sembahyang tak ada apa. Tapi isbal ataupun melabuhkan pakaian hingga lebih buku lali luar dan dalam sembahyang. Jika luar sembahyang dia berkait dengan ujub, takabur, belagak dan sebagainya. Jika dalam sembahyang dia terkait juga dan terkait dengan syarat sah sembahyang, iaitu tutup aurat, dan tutup aurat dengan pakaian, pakaian dia ada terkait. Jadi tak syok sikit. Walaupun jauh juga kaitan dia tu, tapi tak berapa cantik. Tak sempurna sembahyang. Bunyi apa? Bukan haram sebenarnya. Ditegah tu makruh, tak sampai haram. Ya, warna kuning. Ditegah. Ayat asalnya ditegah. Cuma yang cakap haram tu kerah sangat kot. Biasa maksud ditegah tu makruh. Dan bukan semua kuning. Kuning tadi lah. Kuning apa dia panggil? Kuning yang tu. Striking kuning. Bukan kuning biasa. Bukan. Kuning yang tu, sungguh. Kuning yang kalau kita tengok dia menyala. Kuning yang menyala. Memang makruh. Kuning yang menyala makruh. Tapi yang kata haram tu pendapat dia lah. Sebab kalau lah hadis tersebut ditegah. Bila ditegah ada dua. Satu tegah haram, satu tegah sunat. Satu tegah makruh, satu tegah haram. Dia pergi kata haram. Bila nak kata haram, sebab dia benda berat, dia kena ada sokongan yang lain. Hadis yang lain ke sokongan yang lain. Jadi mungkin dia jumpa sokongan lain lah. Tapi kalau kebanyakan kitab semua kata ditegah dengan maksud karohah. Karohah tu makruh. Dari segi makruh. Satu lagi logiknya pun mana ada. Kalau logik lah, tak payah ngaji tinggi-tinggi lah. Bodoh-bodoh, fikir-fikir orang kampung. Dari segi warna, mana ada haram kot. Dari segi warna pakai, macam mana nak jadi haram pula? Kenapa pula tiba-tiba warna tu di anak tiri kan? Dengan warna lain. Kalau bodoh-bodoh fikir lah, macam tu kan? Lain lah, depan lembu tu warna merah tak boleh pakai tak? Kena tanduk. Tu haram, kena tanduk. Okey, seterusnya. Dan ada pun memelihara waktu pula. Ada pun memelihara waktu itu, maka sempurnanya di dalam 3 perkara. Nak sempurna memelihara waktu. Inna salah
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah ditentukan, telah difardukan, telah diwajibkan pada waktu yang tertentu. Tak boleh sembahyang suka-suka. Sekarang ni tak boleh nak sembahyang subuh. Sekarang. Sebab sembahyang subuh kan baik, tak boleh. Kitaban mawquta. Waktu yang telah ditentukan. Sekarang tak boleh. Nak kodok tak payah cerita lah. Ni cerita yang tunai. Nak sembahyang zuhur sekarang tak boleh, haram. Tak boleh. Sebab kitaban mawquta, waktu yang telah ditentukan. Jadi memelihara waktu, nak memelihara waktu, sempurna tu memelihara waktu dalam 3 perkara. Sempurna ya, bukan sah ya. Yang pertama, bahawa ada ia mata engkau melihat akan matahari. Kejap. Ada ia mata engkau melihat akan matahari dan bulan dan bintang, dan engkau amatikan dia dengan hadir waktunya. Pertama kena tahu dululah, kena ngaji, dan kita dah ngaji dah dalam bab tu, iaitu setiap waktu ada setiap waktu boleh dilihat masuk waktu tu dengan cara melihat langit dan melihat bumi. Masuk bumi tu melihat bayang lah, melihat langit dan melihat bumi. Apabila kita diwajibkan solat, kita diminta untuk mendongak ke langit dan tunduk ke bumi, memerhatikan waktu masuk waktu. Cuma oleh kerana kita dah tak mengaji bab tu, dan kita tak belajar, dan kita dah terlalu canggih, ada telefon, ada handphone, ada jam berbunyi ni, maka kita dah terlupa dah hukum asal menentukan waktu sembahyang. Waktu sembahyang, hukum yang kita dok pakai ni ilmu falak. Bila ilmu falak, dia kadar dia zon saja, bukan yakin, bukan ilmu falak. Kerana dia boleh salah. Tapi kalaulah kita tengok matahari sendiri, tengok bayang-bayang, itu bukan zon, yakin. Yakin 100%. Tapi kalau jam ni, dia ada kemungkinan untuk salah. Dia ada kemungkinan untuk tersalah. Asalnya dipahami, dia akan letak berapa kecondongan matahari tu. Akhirnya dia letak default. Saya ada baca sikit-sikit yang baru ni, yang tambah berapa minit, 4 minit. Dia pergi letak default punya kecondongan. Sedangkan kecondongan default yang benda pula. Nanti lain kali kita belajar bab tu. Sebenarnya dah masuk dah bab ni dulu. Lama jugalah, cerita lama juga. Mula-mula itu waktu masuk waktu tu, macam mana masuk waktu, saya ada tunjuk macam ni. Kalau ingat lagi lah, saya boleh ingat, tak tahulah orang ingat ke tak ingat. Saya tunjuk macam ni, okey ni matahari, ingat tak? Ni yang sama juga. Rasanya piring pun piring sama. Orang je tak tahu orang sama ke tidak. Ingat cerita okey matahari kat sini, dia kat sini. Ada yang orang ingat tak? Ada orang tak ingat tu maknanya tak datang tu. Okey, dah masuk ni. Ingat. Tak ada orang ingat. Semua blur. Mesti itu orang lain. Bukan orang ni. Orang tu mungkin dah syahid dah sekarang ni. Okey. Apabila nak tunggu masuk waktu ni matahari. Caranya kita nak tahu, kita ambil pagi lah. Kita ambil pagi tu, nak tunggu masuk waktu Zuhur. Maka matahari terbit. Subuh tu nanti last terbit, dah ada kat sini matahari. Kita pun macam mana nak tahu dah masuk waktu ke belum? Dah masuk waktu Zuhur ke belum? Senang je, letak, settle. Okey, mana bayang-bayang dia? Kat sini kan? Sini ni pacak kayu. Bayang-bayang kat sini. Bila bayang-bayang kat sini, belum masuk lagi. Okey. Sampai atas ni. Mana bayang-bayang dia? Tak ada. Duduk bawah. Dia panggil istiwa. Istiwa tu, tengah-tengah. Dan saya ada sebut perkataan khatul istiwa. Ingat? Tak ingat juga. 2-3 orang je yang angguk. Saya sebut kha. Saya tak sebut katulistiwa. Iklim katulistiwa. tak. Sebut khatulistiwa. Sebab apa? Itu orang Islam yang jumpa. Garisan khatulistiwa tu orang Islam yang jumpa. Khat adalah garisan yang kita panggil khat tu, buat cantik-cantik tu. Istiwa adalah tengah. Ni dia panggil tengah. Bila tengah, kita ambil secara umum, tak ada bayang-bayang rembang. Itu pun tak faham, tak apa. Maka bayang-bayang dia duduk bawah tapak kaki, bawah dia. Maka tak ada bayang-bayang. Maknanya dia makin memendek lah. Bila kita macam ni, dah masuk ke belum? Bayang-bayang dia kat sini. Tiba-tiba dia, kalau kat sini, dia makin panjang ke makin pendek? Bayang-bayang. Tadi macam ni, kat sini. Sekarang dah kat sini. Pendek, maknanya tak masuk lagi. Senang kan? Lepas tu, makin pendek tak? Tak masuk lagi. Bayang-bayang hilang. Maknanya istiwa. Waktu tu haram sembahyang. Waktu tu haram sembahyang ni. Haram takbiratul ihram waktu ni. Tanduk setan tengah keluar dua.
Okey? Sini. Tiba-tiba dia kek sini. Nampak tak sikit kat sini? Namanya gelincir, zawal, masuk Zuhur. Ataupun kita nak tunggu, tiba-tiba kita tengok bayang-bayang macam ni, kita tengok bayang-bayang mula-mula macam ni. Lama-lama macam ni. Lama-lama macam ni. Maknanya boleh tak? Matematik sikit ni. Okey. Maknanya asar dah masuk lama dah. Dia macam ni, bayang-bayang macam ni. Tunggu, dah masuk Zuhur ke belum Tiba-tiba memanjang. Maknanya Zuhur dah habis. Maknanya asar dah masuk, asar pun sikit-sikit dah nak habis. Senang aja. Kalau bayang-bayang tu memendek, maknanya belum masuk Zuhur, tunggulah. Tak lama lagi hilang bayang-bayang dan dia akan duduk belah yang satu lagi dan dia memendek dan memanjang-manjang. Maknanya baru masuk Zuhur dan nak pergi ke asar. Bila makin manjang, dia sebenarnya ada lagi dobek dia tu, panjang mana saya malas nak cakap lah, dah masuk bab tu dulu. Jadi bila panjang macam tu, dah panjang, memanjang lagi, maknanya dah masuk asar. Manjang dia pula, tak apalah, takut salah faham. Dia kena kayu yang dipacakkan dengan bayang-bayang tu sama panjang. Jika sama panjang, walaupun macam ni, okey, dah ada sikit dah bayang-bayang. Berapa yang memanjang? Dah masuk asar ke? Belum. Sebab bila kita tengok kayu yang dipacak dan bayang-bayang, kayu tu lagi panjang. Selagi kayu tu lagi panjang, selagi tu belum masuk asar. Tiba-tiba sama panjang. Okey, border. Turun lagi matahari ke sini. Dah lebih daripada kayu yang dipacak. Mazhab Syafi'i dah masuk asar. Mazhab Hanafi belum masuk lagi. Mazhab Hanafi kan lambat sikit. Dia ni kat ni bayang-bayang dia macam ni kat sini. Bayang-bayang dia kat sini 1.5 baru masuk asar. Asar diorang pukul 5 lebih, kat pukul 6 asar diorang. Okey, dari sini masuk asar. Okey, kemudian habis dah. Maksudnya asar, tunggulah asar lama-lama. Nampak matahari di kaki langit, di pantai Pelindung ada? Boleh nampak? Kenu di apa? Mana? Dia samboi kat sini Tak boleh. Mana-mana pantai lah, ataupun kaki langit dia panggil. Kita akan nampak matahari, mata sunset. Okey. Ni asar ni, habis belum? Dah habis belum? Belum. Hop. Hilang lah. Tapi cahaya ada lagi kan? Cahaya ada sebab baru je hilang. Maka habislah asar, masuklah maghrib. Yang tu dia panggil mega syafaq merah. Keluar nak gelap lah maghrib kan. Lama jadi warna merah, jadi warna kuning. Dia punya syafaq tu, dia punya cahaya belen lagi tu. Tiba-tiba mega, orang boleh panggil mega. Kemudian hilang, gelap gelita, masuk isyak. Syafaq langsung tak ada, masuk isyak. Lepas tu sampai isyak. Esok tu, esok pula matahari terbalik lah. Tiba-tiba je ni matahari ni. Pup, nampak. Okey, ni apa? Subuh ke apa? Sunrise. Apa ni? Syuruk, bukan subuh. Maksudnya habis subuh. Mana subuhnya? Sini. Nak cukup macam ni, nak tulis macam ni, nak tunjuk macam ni, tak nampak. Saya cuba tunjuk yang ni dulu. Syuruk, habis subuh tu yang bunyi tetek tu. Ni. Maknanya subuh dah habis. Habis bila subuh? Masih di bawah sini. Nampak lagi? Okey. Ni betul-betul ada. Agak-agak ada cahaya dia. Sementara nak keluar, itu subuh. Tu dia panggil fajar. Tu fajar. Lama fajar, pop, keluar dah cakra dia tu. Dia punya bulatan tu keluar, namanya syuruk. Keluar naik, ambil galah pacak. Pacak galah. Faham macam ni? Naik satu galah, nama duha. Duha tu satu galah. Lepas tu naik terus sampai pusinglah yang sama. Nampak tak? Kita duk bincang tadi. Ketika nak sembahyang, kita diminta untuk melihat, nampak tak? Melihat ke langit. Tu dia kata ni, bahawa ada ia mata engkau melihat akan matahari. Ni waktu bila? Waktu Zuhur, Asar, melihat matahari. Dan bulan. Nanti dulu. Dan tunduk ke bumi. Maksudnya tengok juga ke bumi. Iaitu melihat bayang-bayang, tengok bumi, tengok bayang-bayang. Dan melihat bulan dan bintang. Ini dari segi untuk menentukan kiblat. Tengok bintang. Ada bintang.
Siapa dekat mana-mana akan ada bintang ni. 1 2 3 1. Ni. Apa nama bintang? Astronomi. Ada nama. Mana-mana saya pergi cari jumpa. Oh, tu lah bintang tu, tapi tak kerti nak guna. Tahu je. Dia ada cara dia, kira-kiraan dia. Oh, kalau macam ni. Biasa orang yang ke laut dia pandai kot. Dia tengok bintang tu kot. Dia ada bintang 3 tu macam ni. 1 2 3. Ada orang putih ada tu. Apa? Scorpio lah. Oh, tu lah. Saya nak sebut pun tak kerti. Ada nama-nama dia tu. Nama-nama dia. Nama. Jadi, apa bintang tu dia panggil buruj. Kalau Islam dia panggil buruj. 1 2 3 1. 3. Dan itu dia boleh tengok, dia check, ambil gini. Ada satu alat, saya pun pernah cerita tak silap kat sini. Nama alat tu rubu' mujayyab. Rubu' mujayyab. Rubu' tu 1 per macam ni. 1/4. Ni bulat. Buat macam ni. Potong macam ni. Yang 1 tu. 1/4 lah dia panggil. 1/4 tu dia ada kiraan sinus, cosinus semua tulisan kat situ. Ada satu benang untuk cek, boleh cek, ambil bintang, ambil tu, ambil cahaya matahari, boleh cek. Okey, dapat tahu sekian. Oh, hebat kalau dia mengaji benda tu. Saya mengaji tu dekat pondok tu, tapi sampai ke sudah tak faham sampai ke sudah. tak faham sampai ke sudah. Sayang, tak boleh lembab. Tak lembab, tak boleh. Oh, dia boleh kira, ambil kalkulator, kira, ambil letak tu. Okey, masuk Zuhur pukul 1.27. Cuba cek takwim. Betul. Kira dengan tengok cahaya matahari, tengok adalah. Kalau siapa nak tahu, samalah. Boleh Google rubu' mujayyab. RUBU fotografi rubu' mujayyab. Nanti dia akan tunjuk dekat dalam Google tu apanya alat dia. Kalau kita tengok papan dia tu, papan je. Allah, macam mana nak tentu waktu sembahyang? Macam mana nak tentu kiblat? Memang hebatlah. Siapa buat ni? Ulama-ulama Islam dulu. Mereka cukup hebat. Jadi kita disuruh untuk melihat ke bumi, melihat bulan, melihat bintang. Bulan pula dia punya tu. Waktu-waktu. Kalau bulan dia macam mana? Dia punya kalau separuh bulan tu dia bukan macam ni. Dia macam ni ada makna, macam ni ada makna, macam ni ada makna. Semua ada makna. Makna ini makna air pasang, bila air pasang gini. Saya tak kerti, saya sebut aja. Maknanya ada sesuatu. Bukan saja ada. Sebab tu bahawa ada ia mata engkau melihat akan matahari dan bulan dan bintang. Nak mengamati hikmah solat tu, kena tengok. Bila tengok matahari, tak terfikir ke? Hebatnya matahari, tak pernah miss. Takkan tak terfikir. Takkan terfikirlah tengok bintang. Banyak mana bintang? Hebat. Dia teringat. Dia tengok bulan. Nabi SAW masa naik Mi'raj tu, nampak tak? Dapat agama kita. Sebab tu dia kata ketika nak sembahyang tu disuruh kita melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, dan engkau amatikan dia bagi hadir waktunya. Matahari nanti berjalan duk fikir. Maka kita dapatlah sembahyang yang sempurna, waktu sembahyang yang sempurna. Tapi itulah masalah, kita tengok jam kan, habis tak ada rasa. Tengok jam tak rasa. Nanti kan masa waktu nanti kita tengok daripada matahari tenggelam. Tapi adakah salah faham pada orang ni bila masuk waktu dia punya azan? Apa sebenarnya azan dengan kecenderungan matahari? Okey, sebenarnya di sini asalnya masuk waktu dengan saya sebut tadi, cara dia tu masuk waktu. Tengok matahari kan, tengok bayang-bayang, itulah masuk waktu. Lama bila orang dah tak tengok sebab ada teknologi, iaitu tengok jam, tengok apa ni, dan dia buat kiraan, tahu tak? Lagi 20 tahun dah tahu dah maghrib. Lagi 30 tahun dah tahu dah raya-raya apa. Tak payah tengok anak bulan ke? Tak payah, dah tahu dah. Lagi 30 tahun. Lagi 50 tahun dah tahu dah. Cuma ketepatan tu dia lari sikit-sikit tu. Sikit je lari. Sikit je. Dan dia kira waktu masuk sembahyang tu dia panggil apa? Ada satu istilah yang dipanggil. Dia tambah sikit. Tambah sikit masa tu untuk selamat. Dia akan lari sikit. Akhir sekali, okey, dia kira masuk asar pukul apa? 4.20. Letak 4.24. Kenapa pula? Sebab apa benda tu dipanggil? Selamat. Nak bagi selamat. Kalau tidak, mampu kita bagi semua orang sembahyang semua tak sah, mampu kita. Kita siapa? Ahli falak yang tu kan. Dia akan tambah sikit sebagai, saya tak ingat, ada istilah yang dipanggil. Bagi selamat. Tambah sikit.
Bila macam tu, kita hanya berpandukan perkara tu lah. Berpandu pukul berapa, pukul berapa, pukul berapa, pukul berapa, pukul berapa. Dan kita pula ada satu lagi adat kita, iaitu adat yang baik juga sebenarnya. Bila masuk waktu mesti kena azan dekat masjid, kat surau. Tu adat yang baik. Adat dia tu bukan syariat, tu adat. Adat yang baik iaitu masuk waktu azan. Kenapa? Supaya nak galakkan orang, nak ajar orang solat awal waktu. Masuk waktu azan, masuk waktu azan, masuk waktu azan, masuk waktu azan. Daripada tok nenek, antara jasa tok nenek kita juga. Sedangkan azan tu bukan tujuannya masuk waktu, bukan nak bagi tahu masuk waktu, tidak. Tujuan azan adalah nak ajak orang sembahyang, bukan bagi tahu masuk waktu. Cuma kita ni diajar oleh tok nenek kita sembahyang lawa waktu. Jadi maka dia azan lawa waktu. Setelah berlalu ratus tahun mungkin, kita dah fikir azan masuk waktu, azan masuk waktu. Dah jam lah. Nampak? Asalnya masuk waktu tengok matahari, tengok bayang-bayang. Asal. Kemudian lama masuk waktu dah tak tengok dah. Tengok jam. Dan tengok takwim, tengok pukul berapa masuk pakai ilmu falak. Dah tak tahu dah asal usul tu, asal usul. Dah lama pula satu adat yang baik iaitu bila masuk waktu ada azan untuk panggil orang sembahyang supaya sembahyang awal waktu. Lama dah tak ada dah. Yang ada apa? Kalau azan maknanya baru masuk waktu. Jangan bro. Asal ni masuk waktu nu, asal lu bayang-bayang tu. Tapi jauh. Jadi habis tu azan bila? Azan, tujuan azan, disyariatkan azan untuk panggil orang sembahyang, sembahyang berjemaah, bukan untuk bagi tahu masuk waktu. Kalau untuk bagi tahu masuk waktu, buat apa lagi? Apa gunanya bagi tahu masuk waktu? Sebab benda ni bunyi tak guna dah, benda ni boleh bunyi. Setiap kali masuk waktu dia bunyi. Jadi buat apa duk sibuk-sibuk kacau orang kan? Sekarang ada viral hari dua ni kan, pasal tarhim ke apa lupa ke, dia baca Quran dia buat kuat Quran tu kan. Yang hari dua ni baru kecoh. Dulu pun pernah kecoh juga. Buat tarhim. Orang sini panggil apa? Terohim. Adalah saya tengok pelik sikitlah bunyi. Tarahim berbunyi tertik lah sikit. Apa terohim apa? Ada pelik, saya tak dengar lah orang sini sebut. Dia bunyi pelik sikit. Terohim ke macam tu lah. Tarahim. Tarahim boleh juga. Jadi iaitu bacaan-bacaan tertentu dalam beberapa minit atau mungkin lebih pada tu yang kuat-kuat kan, yang kecoh pasal tu. Yang kecoh pasal tu itu yang berlaku. Sedangkan ketika nak ajak orang sembahyang, dia kena azan. Bukan tarhim, azan. Azan nak bagi tahu jom sembahyang. Sebab tu ada kalimah hayya 'alas solah. Jadi kalau kata setakat nak masuk waktu, nak bagi tahu masuk waktu, tak perlu TV dah ada lama dah. Radio duk azan, telefon duk azan, tak perlu tahu dah. Jadi azan bukan nak bagi tahu masuk waktu. Azan nak panggil orang sembahyang. Kebetulan, itu ayat dia. Kebetulan tok nenek kita dia buat satu adat yang baik. Bila masuk waktu terus ajak orang sembahyang, jangan berlengah lagi. Jadi maka dia azanlah pada awal waktu. Tapi jangan salah faham. Bukan sebab nak bagi tahu dah masuk waktu, tak. Dia dah tahu lama dah. Dia dah tahu dah. Dia ada telefon juga. Dia ada radio, dia ada TV. Malah dia ada tampal kat dinding dia. Dia tahu dah. Habis tu kenapa azan? Nak panggil orang sembahyang, bukan nak bagi tahu masuk waktu, tidak. Buatnya kalau dia lambat sikit je ni. Kalau bila lambat sikit azan, maksudnya sembahyang dia tak sah ke? Kalau dia sembahyang dia tengok dah masuk, dia pun sembahyang. Dia tahulah dah masuk waktu, dia tengok jam sebagainya, dia pun sembahyang. Ataupun dia tengok bayang-bayang, dia pun sembahyang. Tengah-tengah dia sembahyang baru bilal azan. Adakah sembahyang dia tak sah? Tidak. Jadi kita silap faham dari situ lah. Sebab adat kita sembahyang awal waktu. Bila sembahyang awal waktu, sembahyang berjemaah awal waktu, maka panggil orang awal-awal. Jadi orang salah faham. Lainlah bulan Ramadan, Maghrib, double meaning. Mungkin nak, itu pun tak payahlah. Diorang nak tunggu benda ni juga. Nak tunggu TV juga. Tapi tak apalah, adalah alasan sikit. Selain daripada itu tidak. Itu silap lah, silap faham. Tapi amal je lah. Cuma silap faham. Kena azan dah masuk waktu. Bukan. Azan panggil sembahyang. Ini tidak. Dah azan dah masuk waktu.
Dia macam tu. Azan tu nak beritahu masuk waktu. Dia tak terasa tanggungjawab lah nak pergi. Lepas habis, okay, dah habis azan dah. Okay. Kau tak terasa nak pergi ke? Azan nak menandakan masuk waktu. Cuba kalau dia faham, azan tu panggil semayang. Maka dia pergilah semayang. Sikit lah, tapi benda tu kecil sangat. Okay lah. Benda-benda kecil tu. Alamak, saya ada satu kelas lagi ni. Kena habiskan ni, tak habis ni, tengah-tengah ni. Okey. Yang keduanya, telingamu itu mendengar kepada bang. Tu bang tu. Kalau yang ada rumi Jawi tu bang tu. Tengah baca apa pula. Telingamu itu mendengar kepada bang. Bang tu azan lah. Maksudnya kesempurnaan masuk waktu. Yang pertama, sentiasa memerhatikan matahari, bulan, bintang, bayang-bayang dan sebagainya, memerhati dan menunggu-nunggu masuk waktu tu lah. Menunggu-nunggu masuk waktu. Tu kesempurnaan yang pertama. Yang kedua, telinga tu dengar azan. Maksudnya kalau azan dengar je, dengar azan. Okey. Yang ketiga, hati kamu memikirkan janjian bagi waktu tu. Memikirkan janjian bagi waktu. Kalau orang sembahyang Zuhur, apa kelebihan dia, apa kalau tak buat dosa dia sebesar mana. Tu kelebihan-kelebihan. Dan maksud juga janjian bagi waktu tu, maksud juga memikirkan tentang bayang. Allah buat bayang tu ada. Bayang tu ada tak? Bayang ada. Tapi bayang tu ada diri tak? Kena tengok dia tarik tu. Bayang tu ada diri ke, amrul i'tibari ke, hal? Apa benda pula ni? Bayang ada zat tak? Susah kat tu. Bayang tu ada zat tak? Ada diri tak bayang? Dia ada diri, dia ada, memang ada tu bayang. Memang ada. Ada jenis wujud. Tu kena kerja tauhid. Nampak? Kalau kerja tauhid, dia akan faham dia apa maksudnya. Memikirkan janjian, dia tengok bayang. Okey. Bayang ni, Allah hebatnya Allah. Allah cipta benda yang ada dan Allah cipta benda yang ada. Tapi ada tu dalam kepala. Dia panggil dalam kepala. Maksudnya, tu bayang. Mana bayang? Tu tunjuk kena lain. Kalau katalah dekat luar kan, dekat ada batu-batu, ada pasir. Kita pun dekat sini ada bayang. Kita pun perhati bayang. Ini tujuan dia nak sebelum sembahyang tu. Bila kita tengok bayang-bayang tu, dah masuk waktu dah. Bila kita tengok bayang, kita tengoklah bayang-bayang tu adalah tak panaslah bayang-bayang tu. Kita tengok bayang, hebatnya Allah. Kenapa pula? Sebab kita ada. Selesai. Bayang ada tak? Ada. Tapi mana? Tunjuk kena batu, tunjuk kena, tak kena. Angkat tak boleh, tapi ada. Hebat. Itu dia maksud fikir. Dia macam ni. Ni piring. Bulat ada tak? Bulat. Bulat. Ada lah bulat. Mana? Tunjuk. Tak boleh tunjuk. Hitam ada hitam. Hitam ada. Tu, boleh tunjuk. Boleh juga. Nampak dengan panca indera. Nampak? Hitam. Tapi masih lagi tak boleh tunjuk. Tunjuk kena piring. Nampak? Dia ada beza. Hitam, bulat, piring. Ada beza. Padahal dia sama. Piring, okey, settle. Hitam, tu. Tapi tak boleh tunjuk. Tunjuk tak kena. Tu. Nampak? Boleh terima dengan panca indera. Okey. Bulat. Ada. Ni ada. Tapi sama juga. Dia berbeza. Ada bulat dengan ada hitam. Beza. Ada beza. Fikir. Tengok bayang macam tu, fikir. Saya kata memikirkan, kena fikir. Fikir itu pelita bagi hati. Tak fikir, tengok istiwa. Matahari duduk kat atas. Istiwa. Macam tu istiwa. Istiwa pula ada berlaku istiwa azam, dia panggil. Istiwa yang berlaku setahun 2 kali, tak pernah miss. Ketika istiwa azam tu, fikir. Berlaku kalau kita ambil telur, kita letak di tempat yang tertentu, dia tak jatuh. Telur kan lonjong macam tu. Kita letak telur tu, dia tak jatuh. Ada tempat tertentu, negara tertentu. Ketika istiwa azam, pernah sebut istiwa azam kat sini kan, matahari betul-betul atas Kaabah. Kita letak tu, dia tergebat, dia timbul, dia tak jatuh. Sepatutnya dia jatuh golek. Ni tak, dia duduk straight. Tu fikir. Gravity lah tu. Kita panggil gravity lah. Terjadinya bayang rembang, tu tak sebut lagi. Bila ada, kalau kat Malaysia, dekat Mekah tak ada. Tapi dekat Malaysia ada. Iaitu kalau kita pergi kat Mekah, bila kita matahari betul-betul atas kepala, kan? Bayang-bayang memang betul bawah tapak kaki. Bayang-bayang kita ketika istiwa tu.
Masa betul-betul atas kepala. Tapi di Malaysia, matahari betul-betul atas kepala, ada bayang-bayang, dia panggil rembang. Kalau macam ni matahari, bayang-bayang dia ke sini. Okey. Ketika macam ni, bayang-bayang dia ke sini. Okey, sama tu. Tapi bila kat tengah-tengah, bayang-bayang dia duduk kat sini. Hai. Kalau macam ni, bayang-bayang dia kat sini. Kalau macam ni, matahari kat sini, bayang-bayang dia kat ni. Betul lah. Tapi kalau tengah-tengah, bayang dia kat sini. Tu, sikit. Sebesar tali kasut. Kalau Mekah tak ada. Itu namanya bayang rembang tu, rembang. Macam mana pula? Fikir. Pasal semayang, fikir. Fajar, syuruk, fajar kadhib, fajar sadiq. Fikir. Itulah dia suruh fikir. Kalau fikir, Allah, terasa kebesaran Allah. Semayang. Tapi itulah, kita tengok jam, nak rasa je ni. Habis cukup lah. Yang kelima, ada pun menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ada pun menghadap kiblat. Muka surat 40 Rumi. Ada pun pakaian. Hari kita pasal berpakaian. Nisbah untuk pakaian nipih tu tuan. Nipih. Pakaian nipih. Dalam semayang ke luar ke? Tak kira. Dalam solat. Khusyuk. Hilang hokmu nak cari. Maka selesai olehmu pekerjaan dunia. Ya? Tak jumpa cari ya. Rumi muka surat bukan 14 baris ke apa? Tak tanda ni, lupa. Telinga itu mendengar kepada bang. Tu dia dah jumpa dah. Kamu memikirkan janjian bagi waktu, ada pun menghadap kiblat. Okey, jumpa dah. Dari segi nipih tebal lah. Nipih tebal pakaian sembahyang. Kalau dalam sembahyang, dari segi nipih tebal, dari segi nampak, nipih tebal tu maksud nampak tubuh lah. Dari segi sah sembahyang, dia hanya cuma wajib tutup warna kulit saja. Dari segi sembahyang dulu, lelaki perempuan pun sama. Menutup aurat dengan maksud wajib tutup warna kulit. Tak nampak warna kulit. Dan kalau nampak warna kulit, tak sah sembahyang walaupun dia besar. Okay. Dan warna kulit kata tak nampak tadi jika biasa, keadaan biasa. Tapi kalau keadaan dia duduk tepi matahari cahaya, kan nak nampak bayang-bayang, itu tak kira. Walaupun nampak, tak kira. Yang mana ni? Dalam keadaan biasa, nampak tak? Warna kulit. Nampak bayang-bayang je, warna kulit tak nampak. Sah sembahyang lagi. Makruh lah. Kira sah sembahyang. Sama ada perempuan, sama ada lelaki sama. Dari segi bentuk, tak wajib tutup dalam sembahyang. Dari segi bentuk. Maknanya kalau pakai ketat-ketat, sembahyang pun sah. Lelaki perempuan sama. Pusat sampai lutut lelaki, perempuan seluruh tubuh pakai ketat, bikini. Pakai bikini sembahyang. Tapi tutup semua. Semua tutup. Bentuk nampak, warna kulit tak nampak. Sah. Sah. Makruh, pastinya makruh lah. Kalau besar, jarang nampak warna kulit, tak sah. Walaupun besar. Jadi dari segi sah sembahyang, syaratnya adalah menutup warna kulit sahaja. Dari segi syarat sah. Dari segi bentuk tak kira. Tapi di luar sembahyang kira bentuk. Nak keluar, orang perempuan nak keluar, warna kulit tak nampak, bentuk nampak, namanya tak tutup aurat lagi. Itu luar sembahyang. Itu dari segi nipis tebal lah. Jadi kalau nipis, pastikan tak nampak warna kulit. Kalau nampak pun, nampak jika cahaya matahari ada, itu tak kira. Suluh baru nampak, tak kira. Tak kira dengan maksud sah man. Tapi makruh pasti. Mestilah makruh nampak sampai dalam macam tu. Itu dari segi tebal nipis. Itu je lah, dari segi tebal nipis tak ada apa pun. Kita pernah dah pernah bahas sekali. Tunggu dulu. Sempat. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Insyaallah. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.